ingin mengupas berkaitan dengan sains merdeka, rumah api kuno. Apa sebenarnya di sebalik tajuk ini? Saya pun macam, rumah api kuno? Untuk saya rasa macam, ini ada kaitan dengan kemerdekaan ke? Ataupun hanya sekadar satu bual bicara? Apa-apa, mau tahu apa isi kandungannya? Tanpa membuang masa lah, saya mengalu-alukan ketibaan Prof. Dr. Kamarul Azizi Ibrahim untuk bincangkan tajuk pada malam ini. Tafadhal maskura. Okay, terima kasih Saudara Haidar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita akan menghadapi kemerdekaan sedikit lama lagi pada 31 bulan, dan ianya sepatutnya menjadi satu hari di mana kita cuba muhasabah diri kita sama ada adakah betul-betul kita merdeka ataupun hanya setakat satu kata cahaya yang keluar daripada rumah api yang kuno, yang kadang-kadang keluar api, kadang-kadang tak keluar api, dan kadang-kadang menyesatkan kapal-kapal yang berada di sekelilingnya, yang sepatutnya diselamatkan oleh rumah api tersebut, tetapi dia telah menjadi satu daripada punca yang menyebabkan kapal-kapal yang berharap kepada rumah api itu tersangkut di pantai yang penuh dengan ujian, berada di tengah laut tersebut. Jadi rumah api ini saya gunakan kerana saya dapati ramai terutama yang muda-muda tak dapat memahaminya, dan saya agak takjub juga memikirkan kerana saya pernah duduk di Amerika selama hampir 8 tahun dan begitu juga di UK sampai hampir 3 tahun. Dan saya dapati di Amerika tersebut, bila dikata Independence Day itu, dia punya image dia berbeza dengan Malaysia, di mana semua orang merasa mereka berbangga bahawa mereka telah pun mengatasi kerajaan British pada masa tersebut. Dan tetapi di Malaysia kita dapati bila kita kata merdeka tersebut, apa yang kita lihat cuma Tengku Abdul Rahman terjerit-jerit, itu saja. Lain daripada itu nampaknya tak ada apa yang dapat kita lihat yang dimaksudkan dengan merdeka. Jadi tajuk saya pada hari ini ialah untuk melihat dan mengajak kita semua memikir mengenai sains merdeka ni, kerana tiap-tiap tahun kita menyambut hari merdeka, tetapi apakah yang kita sambut itu ada arti ataupun hanya sebagai retorik ataupun hanya sebagai apa orang kata untuk tujuan orang lain semua merdeka, kita pun nak merdeka juga. Jadi inilah dia keadaan kita sekarang ini. Okey. Jadi sains merdeka ni rumah api dan tema pada tahun ni supposed to be tekad perpaduan penuh harapan itu adalah dia punya tema dia, tetapi nampaknya kita ada satu golongan yang bercadang untuk menggunakan tema yang berbeza. Dan ini by itself dah menunjukkan bahawa ada something wrong dengan negara kita ini. Adakah mungkin ada pula negeri-negeri yang ada di bawah persekutuan decide untuk buat lain daripada apa yang pusat buat. Mungkin mereka merasakan bahawa itu satu kebanggaan, tapi yang sebenarnya bagi saya sebagai seorang yang membuat kajian melihat bahawa ini mengundur belakang, kita undur balik ke belakang. Jadi disebabkan argumennya ialah kerana mereka memerintah negara tersebut dan mereka mempunyai kuasa politik. Tetapi bila politik yang sepatutnya menjadi penyatuan kepada kita semua telah menyebabkan kita berpecah, maka ini adalah satu perkara yang tak boleh kita terima langsung dan kita benarkan berlaku.
Kalau tidak, apa artinya politik ya, kalaulah hanya bertujuan untuk memecah belahkan masyarakat dan untuk melaga-lagakan masyarakat. Ada argument bahawa dia buat itu, dia menipu, dia apa orang kata melakukan perkara-perkara yang tertentu itu kerana atas nama politik. Itu adalah satu anggapan yang salah dan mungkin ya, akan dipersoal di akhirat. Tak kira lah sama ada dia seorang orang penyapu jalan ke, ataupun dia seorang guru ke, ataupun dia apakah dia apa nama dia punya latar belakangnya. Kalaulah dia membuat argument bahawa kerana politik dia akan menipu dan dia kerana politik dia akan membuat beberapa perkara yang dilarang oleh Allah, jadi tidak ada ya di dalam sunnah dan juga dalam Al-Quran yang menyatakan perkara tersebut. Jadi ini kita kena awal-awal lagi faham. Jadi tajuk tema yang dibawa oleh persekutuan kita pada ketika ini ialah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan ya. Jadi kita lihat di sini tujuannya ialah kita perpaduan. Kerana kita dapati ya sekarang ni salah satu isu yang agak ganjil ya, saya pun tak boleh nak fikir ya, bahawa perkara ni ada kemungkinan berlaku ya, dan memang dari segi jangkaan ya, saya tak nampak ya, perkara ini akan berlaku. Tetapi apabila dia berlaku, kita dapati bahawa kita amat kesal ya dengan orang-orang yang decide ya, untuk menggunakan politik untuk kepentingan diri dia sendiri dan tidak atas kepentingan negara. Jadi bila dia memilih sesuatu itu atas kepentingan diri dia sendiri, maka kita sepatutnya sebagai orang yang sedar, yang berakal, yang mempunyai Al-Quran dan Sunnah sebagai kita punya petunjuk dan guide kita, sepatutnya kita menolak orang ini. Tetapi malangnya kita dapati bahawa daripada murid sekolah sehingga kepada gurunya, sehinggalah kepada pegawai-pegawai yang tinggi, kita dapati mereka nampaknya merasakan dan tidak memahami kepada kemerdekaan itu adalah kebebasan diri mereka sendiri. Dan ini adalah salah yang sebenarnya ya. Bila kita kata merdeka ya, kita maksudkan lain daripada merdeka kepada diri sendiri yang sebagaimana yang Allah telah dalam sirah ya, di mana kita dapati ya, kerajaan apabila ya sahabat-sahabat pergi kepada kerajaan Rom ya, sahabat-sahabat telah bertanya ya, mengapa apakah dia bezanya di antara mereka dan orang lain. Mereka kata mereka membebaskan diri ya daripada menyembah Tuhan selain daripada Allah. Dan mereka meletakkan ini sebagai kemerdekaan ya, bagi diri mereka. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna aqadna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfa'na minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengukuhkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Jadi apa yang pentingnya di sini ialah kita lihat ya, bahawa tanggungjawab ini, bila dikatakan amanah ini, ya, tanggungjawab untuk menyampaikan ya, bahawa kita ada Tuhan yang tertentu, iaitu Allah, dan Tuhan kita itu adalah patutnya kita taat dan mengikut perintahnya. Tetapi kita dapati ya, even langit, bumi dan gunung semuanya tak sanggup ya untuk membawa amanat ini kepada golongan mereka sendiri. Tapi kita manusia decide untuk mengambilnya. Jadi bila kita ambilnya dan kita tak laksanakannya, maka Allah akan bersoalkan kita nanti. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikut apa yang kami dapati dari bapa-bapa kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikut bapa-bapa mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam seksa api yang menyala-nyala, dalam neraka. Jadi kita kena faham, kita kena cek sama ada apa yang kita buat itu betul atau tidak. Adakah kerana dia adalah seorang ulama yang besar tetapi dia melanggar perintah Allah, tak kiralah ulama pun akan dipersoalkan oleh Allah. Dan tidaklah ada argumen yang mengatakan bahawa dia lakukan itu kerana politik. Dan apabila dia melakukan sesuatu itu berdasarkan politik, maka dia adalah seorang yang melanggar perintah Allah. Dan malang sekali bila perkara ini dilakukan di masjid, di tempat suci Allah. Dan tempat suci Allah itu, maka mereka mengatakan perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 48. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Kita lihat, tengok, kalaulah orang-orang yang memerintah pada masa ini menegakkan syiar Allah, bukan kita sepatutnya menyatakan sokongan kita kepada golongan ini. Tetapi kita dapati sekarang ni orang Melayu kita lebih mementingkan dari segi kekayaan short term mereka, dan malangnya mereka mengikut ketua-ketua yang memang telah terbukti di dalam mahkamah sebagai orang-orang yang sanggup mengambil rasuah, dan ini semua adalah dilarang oleh Allah. Dan mereka mengambil wang daripada rakyat untuk kepentingan diri sendiri, untuk beli kereta lah, untuk beli rumah lah, untuk buat sesuatu. Tetapi kita dapati malangnya, kita orang Melayu ni, walaupun agama kita kuat, kita pergi ke masjid, tetapi kita biarkan perkara ini berlaku. Inilah dianya masalah kita. Kita sepatutnya tidak mengakui mereka ini, dan hendaklah kita gelar mereka sebagai orang munafik yang tidak harus diikut langsung. Dan sebagaimana yang pada zaman Rasulullah, mereka ini dipulau oleh Rasulullah. Walaupun tidak diperang, tetapi Rasulullah sendiri memulaukan mereka. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Ahzab juga ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi tidak patut bagi lelaki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat, dan sesat yang nyata. Jadi dalam perbincangan kita hari ini, saya akan tunjukkan bahawa Allah dan Rasul telah decide mengenai bagaimana kita nak handle orang yang bukan Islam, bagaimana kita nak handle orang-orang munafik, bagaimana kita nak handle ahli kitab. Semua ini telah dinyatakan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Tetapi malangnya kita ini adalah seakan-akan melupakan kerana politik. Jadi disebabkan itu nanti kita a'udzubillah min zalik, kita harap kita tidak akan termasuk dalam golongan ini yang akan masuk neraka dengan pastinya berdasarkan kepada surah Al-Ahzab ini. Kerana Allah telah tetapkan perkara macam mana kita sepatutnya
bertindak dengan orang-orang munafik, especially orang-orang yang Allah telah katakan ya, mereka hanya berkata di depan kita beriman, tetapi yang sebenarnya mereka mengatakan perkara-perkara yang tidak beriman. Okey. Jadi kalau kita lihat, kita sebagai tamadun Melayu, ya, ini kita kena faham ya, ini adalah satu naratif yang kita kena understand daripada awal ya. Bila kita sebut kemerdekaan ya, kita kena faham mengenai this timeline ya. Bila kita cakap Melayu ya, berarti kita ada raja, kita ada ulama, ada asas tamadun Melayu itu pembesar, pedagang dan petani ya. Itu adalah tipikal ya masyarakat yang dipanggil sebagai Melayu. Dan kita dapati ya, sebenarnya dari sejarahnya, kita Melayu ni dah diketahui sejak dari zaman batu, pada zaman logam, zaman pertanian, zaman sebelum Islam, zaman penjajah, zaman kemerdekaan, dan akhirnya sekarang ini ya, kita ada apa yang kita istilahkan sebagai zaman Madani. Okey. Jadi apa yang berlaku ya, tumpuan kita ialah pada zaman Madani ini. Kerana apa yang berlaku sebelum ini kita tak boleh buat apa. Adakah boleh kita mengundur time untuk menukarkan apa yang berlaku sebelum ini? Tak boleh. Ini yang kita kena faham. Tapi kita dapati ramai ya, di sana, orang kat luar di sana, dia seakan-akan tak faham-faham mengenai perkara ini. Dan cuba ya, menimbulkan perkara-perkara yang tak sepatutnya ditimbulkan lagi ya, kerana benda tu telah lepas. Dan suatu benda yang dah lepas, kita tak boleh cuba untuk mengaitkannya balik. Saya sebagai ahli sains mengatakan bahawa mustahil untuk kita berpatah balik ya, dari segi sejarah. Once sejarah telah tertulis, maknanya pennya telah diangkat ya, sebagaimana apa yang telah tulis di Lauh Mahfuz tidak akan berubah walau apa pun terjadi pada masa depan. Ada setengah ulama yang salah faham mengatakan, oh apa lawan Lauh Mahfuz tu boleh berubah dengan doa. Tidak, ya, dia tidak akan berubah dengan doa. Dan apa yang kita kena faham ialah Allah itu maha mengetahui. Bila dia katakan dia mengetahui, dia tahu bahawa kita akan berdoa. Jadi apa pun saja yang ditulis di Lauh Mahfuz itu akan berlaku. Dan ianya tidak akan berubah walau apa pun. Yang ini kita kena faham. Jadi dalam hal ini, oleh kerana perkara-perkara yang dah berlaku, yang dah lepas, yang kita jangan nak ungkit-ungkit dan menyalahkan dia tu, disalahkan dia ni. Tapi ini telah berlaku ya, telah ditakdirkan oleh Allah ya untuk kita. Jadi kita dapati ya, orang Melayu kita ini mempunyai ras yang tertentu, kebudayaan kita yang tertentu. Kita ada bangsa yang menggunakan bahasa Melayu ya, sebagai bahasa. Itu dia baru nama dia orang Melayu. Jadi apa yang kita mencorakkan keadaan kita sekarang ini ya, pada ketika ini, kalau kita tengok dari sejarah, dia bermula daripada kita ya, orang Melayu ya, membuat senjata lembing, keris, dan kemudian kita mula membuat kapal. Ya, dan apabila kita membuat kapal, kita mula berniaga, dan kita juga bercucuk tanam ya, dalam pertanian dengan membuat bajak ya. Kita ada bajak kita sendiri, kita ada kapalnya design kita sendiri orang Melayu. Jadi ini dia unik dia. Dan kita berlayar ya, di merata dunia ya, bukan saja di kawasan Southeast Asia tetapi di merata dunia. Dan perdagangan ini menyebabkan kita menjadi satu masyarakat world class yang sebenarnya pada masa tersebut. Dan adakah sekarang baru nak jadi world class? Tidak ya, kita dah menjadi world class sebelum ini kita berdagang. Dan kita berdagang di merata tempat ya, ke China, ke India, ke Eropah dan merata-rata tempat ya. Dan ini telah terbukti dengan sejarah ya. Ini bukanlah satu perkara yang barulah saya nak bangkitkan ya. Tetapi ramai orang tidak memahami akan perkara ini. Dan selepas itu ya, ini yang menjadi kita masalah sekarang ni ya. Berlakunya penjajahan bermula daripada Portugis selama 130 tahun, kemudian Belanda pada 183 tahun, British pada 117 tahun, dan kemudian berlakunya serangan oleh Jepun selama 4 tahun, dan patah balik kepada British pada 12 tahun. Jadi inilah yang menyebabkan perubahan ya, kepada masyarakat Melayu kita. Dan adakah kita nak marah orang semua ni? Kita tak boleh marah ya. Kalau kita tengok dari sejarah, kita jugalah yang berpunca yang menyebabkan orang-orang ni make full use of kita, keadaan kita sekarang ni. Apa yang berlaku?
kemasukan orang Cina dan India ya ke dalam Malaysia. Jadi kemasukan mereka ini secara tak langsung kita yang jemput ya, bukannya mereka saja nak datang. Kerana bila kita membuat opportunity ya untuk orang berniaga dan lain-lain lagi, maka kita memberi asasnya mengajak orang lain masuk ya ke negara kita. Jadi itu yang berlaku, dan kemudiannya berlaku peperangan Jepun ya, dengan Jepun, dan kita dapati juga ya dia merubah ya keadaan corak ya, masyarakat kita. Jadi dengan itu ya kita dapati sekarang ni ya, apabila telah berlaku kesemuanya ni, kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina yang datang kemudiannya, kita ada orang India yang datang kemudiannya. Jadi mereka ni datang daripada merata tempat ya. Sama ada daripada India sendiri, daripada China, daripada Fuzhou dan lain-lain lagi. Dan ketiga ya bangsa ini iaitu Malay, Chinese dan India membentuk apa yang kita panggil sebagai Malaysia. Ya, Malaysia. Jadi itulah dia Malaysia. Adakah kita nak reject dan mengatakan ini bukannya Malaysia? Then you are already too late lah. You are born in the wrong year. You kena born pada tahun yang itu, tahun di mana penjajah ada, dan lawan penjajah ketika itu yang membawa orang-orang yang luar ni. Tapi mereka tu orang luar pada waktu tersebut, bila kita merdeka, kita ada perjanjian ya, di antara semua rakyat yang telah berada di Malaysia untuk membentuk satu masyarakat Malaysia. Okey, jadi kalau kita tengok sebelum penjajah ya, kita dapati ya, kita dari segi kaum Melayu pada 1911 mengikut UTM ada 53%, tetapi by tahun 1941 ya, kita ada 41%, orang Cina ada 34.2%, dan orang India ada 10%, tapi orang Cina telah naik ya, sehingga 43% ya, pada tahun 1941 ya. Dan mengalahkan orang Melayu yang berada di Malaysia pada ketika itu. Tapi apakah yang menyebabkan ya, kemudian kita dapati ya, pada tahun 2010 ya, kita buat lagi sekali survey, kita dapati orang Melayu bertambah sebanyak menjadi 50%, orang Cina maintain dekat 22%, India 67% dan lain-lain. Kita dapati bahawa orang Melayu comeback ya, selepas Jepun ya, kerana pada zaman Jepun ramai orang Cina dibunuh ya, oleh Jepun. Jadi masyarakat Cina suddenly jatuh. Kalaulah tak ada Jepun datang, maka orang Cina mungkin lebih daripada orang Melayu. Yang ini kita dah faham. Ini sejarah, ini fakta sejarah. Dan macam mana ke kita tak lupa ya beli perkara ini. Janganlah kita lupa ya benda-benda macam ni. Ini important ya. Ini adalah heritage kita. Inilah dia ya, perubahan kaum. Tetapi pada masa ini kita dapati kaum Melayu memang dah banyak ya, ada 50%. 50.1%. Orang Cina cuma ada 22.6%. India langsung ada 6.7% saja. Jadi adakah orang Cina boleh balik ke Cina? Ini persoalan yang kita kena tanya diri kita sendiri. Kita ada orang Cina dalam kita ni, yang sebenarnya dulu memang boleh ya, kerana warga negara pertama Cina pada undang-undang dia ya, pada tahun 1909 mereka mengatakan sesiapa saja yang lahir Cina adalah orang rakyat Cina. Itu pada tahun 1909. Tetapi ya, pada tahun 1980 kita dapati ya, tidak layak lagi orang Cina yang berada di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Vietnam, di merata tempat tu, di Amerika, balik ke China dan jadi orang China. Dah rejected. Jadi yang ni kita nak faham. Jadi kalau mereka tak boleh pergi balik ke China, mereka nak pergi ke mana? Mereka duduk di Malaysia lah. Kerana mereka adalah rakyat Malaysia. Mereka dilahirkan di Malaysia. The issue of mereka adalah orang asing, tak ada cerita dah. Tak ada cerita. Dan itulah dia perjanjian perlembagaan kita ya, untuk kemerdekaan. Yang ini kita kena faham. Jadi apa arti kita bebas, kita merdeka ya? Itu adalah bebas daripada penjajah. Bebas daripada penjajah, bukan setakat melaung-laungkan kemerdekaan saja. Jadi pembentukan masyarakat itu penting ya.
Kerana kehadiran orang asing di Malaysia sebenarnya telah memula sejak tahun 414 ya, dan menjelang abad yang ke-15 mereka dah ramai dah di Malaysia ni, dengan Laksmana Cheng Ho ni yang berkahwin dengan orang Malaysia. Dan selain daripada itu terdapat juga India dan Arab di Melaka pada ketika itu. Walaupun jumlah dia kecil ya, dia mungkin makin lama makin ramai. Dan mengikut satu perangkaan pada 1901 ada 120,000 orang ya, bangsa ni. Dan pada 1931 ada 6,025 orang. Dan pada 1941 ada 2 juta ya, orang bangsa India ya, di estate-estate dan seluruh buru. Dan ini adalah statistik yang saya tunjuk tadi ya. Orang Melayu pada 1941 dah jadi 41, tapi orang Cina ya, bertambah sehingga 43%. Jadi itu adalah statistik dia. Kemudian kita dapati ya, as time goes by ya, perubahan ya, kerana kelahiran dan lain-lain lagi, kita dapati Melayu dah jadi 34.7%. Tetapi orang-orang yang datang dari luar tadi dah bertambah sehingga 65.3%. Ya. Dan perbezaan cara hidup antara kaum di tanah Melayu itu menepati apa yang kita panggil sebagai masyarakat majmuk. Ya, orang Melayu dikategorikan sebagai petani, orang Cina di lombong-lombong dan perniagaan, orang India di estate-estate. Jadi keadaan ini berterusan ya, sebelum merdeka dan awal merdeka. Jadi inilah dia apa yang berlaku yang sebenarnya ya, dalam segi sejarah. Jadi merdeka merupakan kata dalam bahasa Melayu bermaksud bebas atau merdeka. Di Malaysia, kata ini memiliki arti kursus yang berkait dengan kemerdekaan politik dari penjajah asing. Jadi hari merdeka atau Independent Day, tanggalnya mengingatkan kemerdekaan dari penjajahan Inggeris. Jadi secara umumnya, siapa yang merdeka ni? Orang Melayu, orang Cina dan orang India. Yang telah ada di tempat di tanah Melayu. Okey. Jadi merdeka untuk masyarakat majmuk ni, maksud dia berbeza dengan masyarakat yang satu saja ya, masyarakat Melayu saja. Dia tak sama. Kerana merdeka bagi masyarakat majmuk berarti ianya kesetaraan dan adil ya, setiap daripada bangsa ini adil. Penghargaan terhadap perbezaan, bahawa kita berbeza, orang Cina berbeza dengan orang Melayu. Keharmonian dan toleransi ya, di antara kita. Partisipasi dan perberdayaan ya, antara satu sama lain. Kerjasama dan solidariti. Dan inilah dia kita kena cipta satu ekosistem yang inklusif, adil dan harmoni. Inilah dianya ya, masyarakat majmuk yang merdeka. Ini yang kita kena faham. Dan seterusnya, peranan masyarakat majmuk dalam isu kemerdekaan sangat penting ya, kerana mereka melibatkan masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan etnik, agama, budaya dan latar belakang. Jadi kena ada kesepakatan bersama ya, kena ada toleransi dan keharmonisan, pergalangan dukungan yang luas ya. Perlu ada partisipasi politik, pendidikan dan kesedaran, peliharaan kemerdekaan, penghargaan terhadap keseragaman, kerjasama antara kelompok. Jadi semua ini ya, mesti ada dalam masyarakat majmuk kalau nak memikirkan kemerdekaan. Kalau yang ini kita tak gunakan, maka tak ada arti ya, kemerdekaan tersebut. Okey, dan peranan pemerintah memainkan peranan penting ya, dalam memfasilitasikan kemerdekaan ini. Kalau kita ada masyarakat majmuk yang memerlukan inklusiviti, adil dan kebertanjutan ya. Dan perlu ada kebijaksanaan inklusif ya, di antara pemerintah dengan rakyat. Partisipasi politik ya, pendidikan dan kesedaran, pelindungan hak asasi, kesejahteraan ekonomi, pengembangan budaya dan bahasa, penenangan konflik, keadilan hukum, pengawasan dan accountability. Jadi semua ini perlu ada ya. Pemerintah perlu berperanan ya, untuk memastikan semua perkara ini berlaku ya, dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua rakyat. Jadi mengatasi masalah
rakyat, ya, terutama berita palsu ni, ya. Pendidikan perlu ada, pendidikan media, literasi digital, perkembangan kritis dan pemikiran analis, verifikasi informasi, promosikan sumber terpercaya dipercaya, berbagi dengan tanggungjawab, peranan media dan platform sosial, pembangunan aspek sosial melalui komuniti dan sekolah, transparansi dan penjelasan fakta. Jadi bila kelemahan mengenai berita palsu ni, ya, kerana kita dapati, ya, orang lebih percaya kepada berita palsu. Mengapa mereka percaya? Kerana berdasarkan kepada semangat atau ego masing-masing, ya, bukannya kerana realiti, ya, perkara yang sebenarnya. Dan tindakan yang sesuai, ya, untuk mengatasi masalah berita palsu dan menjaga kebebasan berbicara serta akses informasi ini, perlu ada pendidikan literasi media, perlu ada transparansi algoritma, pelabelan berita tidak akurat, laporan moderasi konten, part daripada authorities, ya, kalau ada penipuan, kempen kesedaran perlu ada. Jadi ini semua perlu dilakukan, ya, kalau kita hendak, ya, kita hidup dalam satu masyarakat majmuk ini. Jadi dalam hal ini, ya, kita kena faham, ya, adanya pertembungan di antara tamadun Islam dengan tamadun lain, ya. Kita di Malaysia sudah decide bahawa Islam adalah cara hidup kita. Dan apabila bangsa-bangsa lain yang beragama dan etnik dia, maka akan berlakulah pertembungan tamadun, ya, di antara kita dengan mereka. Dan pertembungan tamadun ini, ya, adakah dia pertama kali kita lihat? Ya, tidak, ya, sebenarnya. Masyarakat majmuk ini dalam konteks sejarah Madinah, ya, telah berlaku, ya, selepas peristiwa hijrah, ya. So, di mana itulah titik awal dalam penanggalan Islam, ya. Jadi ketika itu, ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bila dia tiba di sana, dia dapati bahawa ada beberapa suku kaum dan agama yang berbeza, ya. Jadi dari segi suku kaumnya kita dapati ada Aus, Khazraj dan suku-suku Yahudi, ya, yang semuanya tinggal di situ, ya, di Madinah. Okey. Jadi Nabi Muhammad memiliki peranan yang penting dalam bentuk sebuah persatuan di tengah masyarakat majmuk ini. Ini dia masyarakat majmuk yang pertama, ya, yang berlaku. Tapi entah macam mana ramai yang tidak mengiktirafkan ini. Apakah mereka lebih pandai daripada Rasulullah? Maka Allah akan termis pula untuk pemerintahan negara majmuk. Mustahil, ya, ni a'udzubillah min zalik, ya, bahawa perkara ini tak berlaku, ya. Jadi apa yang kita sebutkan, ya, yang pentingnya ialah piagam Madinah, ya, ataupun Constitution Madinah. Okey. Jadi berapa poin penting dalam Konstitusi Madinah ini adalah kesetaraan, perlindungan, penyelesaian sengketa, hubungan dengan non-Muslim. Period ini di Madinah memberi pelajaran yang penting bagi kita, ya, kalau kita ingin applykan di Malaysia. Jadi kepentingan hijrah ni kita dapati dakwah Islamiah lebih terbuka, pembinaan Masjid An-Nawawi untuk belajar, permulaan takwim hijrah, penyatuan golongan Aus dan Khazraj, dan bagaimana, ya, Nabi mengatur strategi dakwah, pembentukan negara Islam yang pertama dan persaudarakan Muhajirin dan Ansar, dan menukar nama Yathrib kepada Madinah Al-Muramarah. Jadi ini berapa yang berlaku. Dan apa yang jelasnya ialah kita akan dapati bahawa semua ini, ya, berlaku di dalam satu masyarakat yang majmuk. Dan Rasulullah adalah sebagai ketua negara dan ketua hakim. Jadi apakah dia itu Piagam Madinah? Satu perlembagaan atau perjanjian yang pertama di dunia, dibuat oleh Rasulullah SAW pada 622 Masihi. Mengandungi 47 pasal dan ada 27 pasal, minta maaf. 23 pasal berbicara hubungan antara umat Islam secara dengan sesama umat Islam, Ansar dan Muhajirin, dan 24 pasal membicara hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam, iaitu Yahudi. Itu dia Piagam Madinah. Jadi dalam itu ada sistematik perlembagaan. Dahulu modal kerajaan lengkap, perintah dunia akhirat, ekonomi adilan, terus ummah, keadilan sosial dan lain-lain lagi. Ini dia contoh dia, ya.
Dan Syaifah Madinah ni, kalau kita tengok fasal demi fasal ya, dan kita akan buktikan ya bahawa ini bukanlah datang daripada pandangan individu, tetapi kita boleh dapat daripada hadis sitah ya, iaitu hadis sahih sitah. Cuba sebagai contoh, pasal 1 menyebut mengenai sungguh-sungguhnya mereka umat yang satu. Ini menunjukkan penduduk Madinah membuat kesepakatan bersama Nabi SAW dan golongan yang dinyatakan bersatu untuk hidup bersama. Ini disebut dalam Sunan Abi Dawud ya. Dan ini bukanlah satu yang sunnah yang apa kata daif ke. Ini adalah sunnah sahih ya, sahih. Jadi kena buat kesepakatan ya. Dan fasa 2 tentang kaum Muhajirin dan Quraisy yang menurut adab mereka bahu-membahu untuk membayar dayat dan tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil. Bagaimana ya kalau ada dalam sebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Musnad dan Ahmad. Pada fasa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahawa suku yang lain yang berada di Madinah juga mengikut kebiasaan dilakukan oleh orang Muhajirin dan Quraisy yang selalu bahu-membahu, mesti tolong-menolong. Pasal 11, pembayaran diat dan tebusan bagi orang mukmin. Juga 11 terdapat pada hadis yang ada disebut pasal 2 di atas. Pasal 12 menyebut bahawa mukmin dilarang membuat persekutuan dengan sekutu lain tanpa persetujuan sekutunya. Pasal 13 Syarifah menyebutkan bahawa orang mukmin bertakwa, bersatu dan berani menentang orang yang membuat kezaliman, kerosakan, permusuhan walaupun anak daripada mereka. Jadi ini penting. Ini disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan seterusnya kita lihat dari 13 hadis ini, dia bercerita mengenai Madinah bersatu ya, dalam menentang semua orang ni. Jadi ini penting ya. Kalaulah kita tidak menerima ini sebagai contoh ya, kerana dia semuanya berada daripada sahih yang daripada hadis yang sahih. Pasal 14 disebut bahawa tidak diperkenankan bagi seorang yang beriman membunuh seorang beriman yang lain lantaran orang yang tidak beriman. Dan tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu orang kafir untuk melawan orang yang beriman. Ini pun disebutkan. Pasal 15 bahawa jaminan Allah adalah satu dan merata diberikan kepada orang yang lemah, segenap orang yang beriman serta berjamin setia kawan. Pasal ke-16, orang Yahudi yang setia kepada negara Madinah berhak mendapat bantuan dan perlindungan. Tidak boleh dikurangkan haknya kerana dia Cina, kita kurangkan hak dia. Tak boleh kerana ini disebut dalam pasal 16 berbanding dengan orang Yahudi. Okey. Dan pada hadis yang sama juga disebut mengenai perkara ini. Jadi kita dapati banyak hadis mengenai perkara ini. Pasal 17 perdamaian orang mukmin adalah satu. Orang mukmin tak dibenarkan untuk berjanjian tanpa ikut serta golongan yang lain dalam jalan Allah. Dan pasal yang ke-18 bahawa setiap pasukan berperang bersama harus bahu membantu memperkuatkan satu sama lain. Pasal 19 bahawa orang mukmin itu membalas membunuh mukmin lainnya di jalan Allah. Orang beriman bertakwa berada pada petunjuk baik dan lurus. Pasal 20 dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik dan tidak boleh melawan orang beriman. Pasal 21 bahawa siapa yang bunuh orang beriman dan cukup bukti harus dihukum bunuh. Jadi ini pun jelas dikatakan. Pasal 22 bahawa tidak dibolehkan orang mukmin mengakui perjanjian ini percaya kepada Allah dan akhirat untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepada siapa yang beri bantuan. Namun juga tempat tinggal bagi pelanggar akan mendapat kutukan daripada Allah. Jadi siapa yang sokong-sokong rasuah orang, ini semua memang dalam pasal 22 Syarifah Madinah Allah telah jelaskan bahawa ini adalah salah, perbuatan yang salah. Jadi kita dapati bahawa memang satu perlembagaan yang lengkap menceritakan pasal 23, 24, 25. Saya tak nak go into detail lah kerana panjang kalau saya nak ceritakan. Pasal 25, 27, 36 dan seterusnya. Pasal 37, 38, 39, 40, 41, pasal 42, perselihan yang terjadi, semuanya dibawa kepada Allah dan Rasul. Dan jadi pada pasal 43, bagaimana mereka harus dilindungi
Dan pasal 44 ya, tolong menolong dalam menghadapi penyerang kota Yatrib ya, kata Madinah. Jadi kita dapati ada pasal 45 apa mereka diajak berdamai dan tidak memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu harus dipatuhi. Jadi itu adalah pasal 45. Pasal ke-46, orang Yahudi sekutu dia, mereka memiliki hak dan kewajipan seperti kelompok lain pendukung ini, kelompok yang baik dan semua pendukung piagam ini. Jadi kita dapat semua orang selamat ya, di bawah perjanjian ini. Tidak membela orang yang buat zalim dan khianat. Jadi siapa yang zalim dan khianat, siapa yang mencuri harta rakyat, apa semua ni tak akan dibela di bawah piagam ini. Jadi ini semua dinyatakan dalam surah Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Dawud, Musnad Abu Hanbal. Jadi kita dapati semua ada. Jadi dalam pengajaran hidup sebuah negara itu terdapat dalam Saifah Madinah ni. Jadi apa lagi yang kita nak? Jadi kita kena menumpukan kerana contoh tu Allah telah berikan dalam di Madinah sebuah kerajaan yang patut kita sebagai negara mengikutinya sebagai sebuah negara majmuk. Jadi apakah punca perpecahan kita yang sebenarnya? Ini adalah satu masalah yang kita hadapi sejak dulu lagi. Punca perpecahan kita ini, siapa yang menggalakkan perpecahan? Yang pertama ialah parti politik. Yang kedua ialah pendidikan kita yang terlampau terbuka. Dari segi penggunaan bahasa yang terbuka. Dan salah guna perkataan Islam itu. Kerana kita dapati bila digunakan pada politik, persatuan dan lain-lain, dia seakan-akan mengatakan kepada kita bahawa golongan lain itu bukan Islam. Jadi ini adalah satu masalah yang amat besar. Bahasa dari segi parti politik, dia berasas kepada kaum Cina, MCA, MIC, dan ini adalah patut yang kita pecahkan supaya dia hanya menjadi satu, tak ada asas kepada bangsa. Pendidikan terbuka, kita dapati ada yang sekolah Cina, ada sekolah India, ada sekolah Melayu kebangsaan, dan ada sekolah Inggeris. Jadi terlampau banyak berbeza. Jadi kita dapati bahawa tak ada penyatuan di antara mereka ni. Dan bahasa kita juga terbuka. Semuanya nak bahasa Melayu lah, nak bahasa Cina lah, nak bahasa India lah. Jadi kalau kita jadi macam Thailand sekarang ni. By the way, saya sekarang ni berada di Chiang Rai, di Thailand. Saya pergi berjumpa kawan tepi jalan tu, semua orang cakap Thai. Tak ada pula. Saya tanya ni orang Melayu, dia kata, tapi kami dah tak tahu cakap Melayu. Dia kata kami cakap Thai kerana kerajaan Thai telah decide bahawa semua orang di Thai kena belajar Thai. Belajar Melayu ada, aku suka belajar sendiri, dia kata dia takkan bantu. Jadi tapi kalau nak kerja, nak apa semua, kena belajar bahasa Thai. Jadi kita kena buat macam tu lah. Kalau tidak, kita tak ada penyatuan. Begitu juga Indonesia juga decide bahawa dari segi bahasanya ialah bahasa Indonesia. Jadi semua orang kena buat bahasa Indonesia. Di Malaysia ni semua orang nak bahasa dia. Jadi sampai bila pun kita tak jadi satu bangsa yang mengikut satu penyatuan. Okey. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَعْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan yang sekutukan hati mereka orang beriman, walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mensekutukan hati mereka. Kan tapi Allah telah mensekutukan hati mereka. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Jadi kalau kita decide untuk menyekutukan ni, kita kena ikut Sahifah Madinah. Itu adalah satu contoh yang Allah telah berikan kepada kita untuk bagaimana nak memastikan masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang satu. Dan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita tak boleh je tiba-tiba je kau tu kapiak lah, orang tu itu ni lah. Orang Islam pun dia kata kapiak, orang bukan Islam pun dah lah tu dia kata kapiak juga. Dan mereka macam masih nak berperang dengan mereka ini. Wah, Allah kata kalau orang yang tak perang kita jangan perang dia. Tapi itulah, nak ikut perintah Allah ke nak ikut perintah apa kata orang-orang yang tertentu yang memegang parti politik dan ingin menyelamatkan diri dia daripada dihukum di dunia ini. Dan firman Allah dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alladzina immakkan ناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Kita tengoklah yang kau sabar memerintah. Kalau dia meneguhkan kedudukan dia apabila mereka memerintah, kalau mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi mereka inilah kita kena sokong. Bukannya orang yang menipu, orang yang makan rasuah, orang yang mengambil duit apa nama rakyat. Tetapi kita kena sokong orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi ini penting ya. Kita tak boleh ya, kalaulah kita dapati ya, apa yang dia cakap itu tak betul, maka dia tak betul. Kerana itu apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi janganlah kita campur-campurkan, oh yang itu betul, ini tak betul dan lain-lain lagi. So saya akhiri di sini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita akan bincang mengenai sains bunyi kuasa zikir. Wallahu a'lam. Oh, besar. Terima kasih Prof, dan amat menarik juga nak dikatakan bahawa kita punya kemerdekaan ni hanyalah tercapai oleh kerana penyatuan antara kaum di Malaysia, di tanah Melayu sendiri, dan untuk mendapatkan satu dia merupakan satu perjuangan di mana Tunku Abdul Rahman pergi ke London. Berapa orang pergi London, berapa hari ke sana, minta nak independen, dan dalam konteks tu adalah satu perkara yang kita tak nampak sekarang. Bagaimana Prof cakap tadi pasal pergolakan dan sebagainya berlaku pada hari ini kerana kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya tak bersependapat. Dan boleh didampak sekali untuk saya sendiri dekat universiti sendiri. India dengan India saja, Melayu dengan Melayu saja. Penggunaan bahasa, seorang Melayu, seorang bahasa India, seorang bahasa Tamil, seorang bahasa Mandarin. Dan apabila sebagai pelajar yang memahami pelbagai bahasa di Malaysia, mengatakan bahawa kalau mindset pelajar yang kita mengatakan bahawa kita boleh belajar, maksudnya kita boleh bertoleransi antara satu sama lain. Tapi Prof, persoalan saya lah, mengapa intipati dan nilai-nilai kemerdekaan ni, dalam konsep kemerdekaan ni tidak diguna pakai dan tidak dititipkan kepada generasi sekarang oleh generasi terdahulu maupun
nenek moyang, atuk nenek, mak dengan bapak mahupun adik-beradik. Kenapa tak dititipkan nilai kemerdekaan sebenarnya? Prof, silakan. Okey, terima kasih Saudara Haizal. Dia isunya dia bermula dari segi pendidikan. Kalaulah kita tidak mendidik anak-anak kita supaya memahami sejarah kita, maka kita akan menjadi tak tuhala lah. Kerana kebanyakan apa yang berlaku ialah kita dapati bahawa walaupun sejarah itu telah tertulis, maknanya sejarah ni kita tak boleh ubah-ubah. Kerana begitulah dia terjadi, dia macam itulah terjadi. Kita nak buat apa lagi? Benda tu dah berlaku pada yang lepas. Jadi bagi kita sebagai orang yang datang kemudian ini, quote-unquote datang kemudian, kita kena faham bagaimana kita boleh capai sampai setakat ini. Jadi bila kita faham mengenai perkara itu, yang lain tu jadi mudah. Cuma masalah kita ialah ada satu ketika dahulu keutamaan diberikan bahawa ini adalah Malaysia adalah negara orang Melayu. Tetapi mereka tak boleh cakap macam tu saja kerana orang Cina dan India pun telah pun ditandatangani bahawa mereka juga adalah orang Malaysia. Jadi penting untuk kita semua. Oleh kerana semua orang kita ada dekat sini, maka kita kena kerjasama. Dan ini penting kerana macam saya telah katakanlah, puncanya ialah kerana apa yang berlaku dari segi sistem pendidikan kita yang ada sekolah Cina lah, ada sekolah India lah. Dekat Indonesia cuma ada satu sekolah je, sekolah Indonesia. Jadi siapa tak nak pergi ikut tu, dia tak boleh graduate, dia tak boleh belajar, dia tak boleh kerja, dia tak boleh apa pun. Begitu juga dengan kalau kita tengok perkara yang sama berlaku di ni tempat yang saya berada sekarang ni, di Thailand. Semua tak kira orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, semua cakap Thailand. Kalau lah Malaysia boleh buat macam tu, saya garanti kita dah bersatu dah. Walaupun apa orang kata, nak kata-kata apa pun, kita semua cakap bahasa Malaysia. Jadi saya rasa itulah punca dia. Kerana kita terlampau terbuka sangat. Kadang-kadang terlampau terbuka juga ini tidak ada maknanya. Kerana dia tidak menggalakkan kita untuk bersatu. Sepatutnya kita bersatu di atas perbezaan. Tetapi malangnya bersatu atas perbezaan ni lebih susah daripada bersatu di atas satu arah. Wallahu a'lam. Alam bisawab. Ada tak di antara yang di dalam kita punya usrah ni nak memberikan soalan atau pandangan atau tambahan pada malam ini? Kalau saya lihat di sini ada Dr. Allah. Dr. Allah ada nak ditambah maupun diperkatakan pada malam ini? Okey, saya tidak nampak chat maupun mikrofon ditutup, jadi saya rasa itu jadilah maksudnya ada soalan. Dan terima kasih Prof atas jawapan yang betul-betul senang difahami oleh saya sendiri dan generasi muda akan datang. Jadi kalau ada apa-apa, Prof, saya nak minta Prof silakan buat kesimpulan kepada usrah malam ni. Usrah malam ni memang satu mencetuskan idea juga, di mana ramai luar sana tak faham erti kemerdekaan. Terutamalah generasi saya dan ke bawah. Itulah. Silakan Prof. Terima kasih. Dia kalau kita nak undurkan jam ni memang tak boleh dah. So kita kena go forward sekarang. Jadi apa yang pentingnya bagi kita apabila kita bercakap mengenai sesuatu perkara, kita kena realise apakah apa yang kita cakap ini betul ataupun tidak. Sebagai contoh sekarang ni, kita sekarang ni terlampau mementingkan orang Melayu.
Apakah apabila kita pentingkan orang Melayu, maknanya orang bangsa lain tu tak penting? Adakah kerana kita orang Melayu maka kita pentingkan orang Melayu? Jadi kita dapati ya dalam zaman Nabi Musa alaihi salam, Firaun dia mementingkan orang Egypt. Dia tak suka kepada Bani Israel. Jadi bila dia tak suka Bani Israel, dia selalu serang orang Bani Israel. Jadi adakah kita nak jadi macam Firaun? Maka ini negara kita, negara Malaysia, maka kita orang Melayu yang menjadi asal dekat sini, maka kita nak jadi Firaun, ya, menyerang orang Cina dan orang India. Kalaulah kita rasa macam tu, maka minta maaf lah, ya, penat je baca Quran. Begitu juga ya, kita dapati dalam Quran pun banyak cerita-cerita lain di mana banyak Bani Israel banyak diserang, dia merata tempat dan diperkecilkan oleh pemerintah-pemerintahnya. Jadi kita janganlah laku macam tu. Kita, contoh kita yang terbaik ialah Rasulullah SAW. Dia telah menunjukkan kalau nak ikutkan orang munafik ni memang patut dibunuh dari awal lagi. Tetapi Rasulullah tidak, ya. Dia cuma pulaukan mereka saja, ya, tidak rapat dengan mereka. Dan begitu juga orang Yahudi yang ada, ya, di Mekah. Dia protect mereka. Dan orang musyrik yang ada di Madinah pun Rasulullah protect sampai to the point kata kalau siapa yang bunuh orang musyrik yang berada di Mekah, di Madinah, maka dia akan perang orang tu. Jadi ini menunjukkan, ya, bahawa di mana kedudukan orang bukan Muslim, ya, di dalam negara Islam. Ini kita tak boleh cakap nak buat RUU lah apalah semua, tapi dari segi prinsip asasnya kita tak pertahankan pun orang yang bukan Islam yang telah rela duduk di bawah pemerintah Islam. Jadi apa yang saya lihat ialah jangan kita salah faham dengan emosi, ya. Emosi yang kadang-kadang benda yang dah tak boleh kita ubah, ya, kita tak boleh ubah lah. Jadi mana yang tak boleh ubah maka kita ambil dan terima, dan kita harap, ya, kita akan dapat membentuk kerajaan majmuk, ya, sebagaimana apa yang Rasulullah telah buat sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Wallahu a'lam. Allah misal. Sebenarnya dia dah sampai ke hujung rancangan. Apa-apa pun saya rasa puas dengan mendengari satu sharing yang betul-betul mengingatkan semula saya ke arah konsep kemerdekaan tersebut, dan diharapkan generasi akan datang mahupun yang kecil dan dewasa dan sebagainya dapat melihat semula live ini di Facebook ataupun YouTube dan memahami erti kemerdekaan itu sendiri. Allahu Akbar. Kita sudahi dengan Tazkiratul Kafarah dan Suratul Asr. Amin amin rabbal alamin. Semoga kita bertemu lagi di masa dan hari yang sama pada minggu hadapan. Hari yang sama minggu hadapan, dan insya-Allah kita bertemu lagi di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudahi dengan taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.